Saya guna tempat slide ke? Nampak? Hello, nama saya Imran and we're from, for our group, we're gonna be doing pengaturcaraan. Wait, teacher. So, yang pertama, wait, what? So, yang pertama adalah strategi penyelesaian masalah. Sekejap So, Imran, kejap. Okey, yang lain, kumpulan 1 bentang and then ini adalah masa yang sesuai untuk awak buat ulang kaji. So sediakan 1 buku nota and then catat apa yang penting sebab ini flashback balik semula awak untuk awak ulang kaji yang subjek tingkatan 4. So saya tak nak awak dengar semata-mata, ambil buku nota salin buat sekali, buat 2 in 1, ulang kaji sekali yang lain. Okey, teruskan Imran. so penyelesaian masalah adalah benda yang main untuk sains komputer lah. Dia kalau nak mulakan apa-apa coding, kita kena tahu apa masalah yang kita nak selesaikan. So tanpa nak tahu masalah apa yang nak selesaikan, kita tak boleh buat coding tersebut lah. So first kita kena kumpulkan analisis data. Lepas tu kita kena tentukan masalah, jana idea, hapuskan halangan. So kalau ada halangan atau benda yang tak sepatutnya dekat sana, kita kena cuba hilangkan lah. So tunggu. So lepas tu kita ada jana penyelesaian, tentukan tindakan, laksanakan penyelesaian, buat penilaian, dan yang terakhir sekali buat penambahbaikan. So ini adalah yang pertama atau ini adalah apa yang kita kena buat untuk penyelesaian masalah. So penyelesaian masalah ni sebenarnya kita dah selalu aplikasi dalam kehidupan seharian. Selalunya kita tak tahu pun yang kita sebenarnya tengah buat. So sebenarnya benda ni sangat mudah. So contohnya kalau nak daily stuff memang kita dah tahu I don't think I can explain any further. Like this is the most basic that I can actually explain. So after that kita ada algoritma or pseudocode. So pseudocode ni pseudocode this, so for algoritma or pseudocode, dia memang dia ada satu set arahan. Itu je saya boleh cakap. Dia satu set arahan yang kita dah terpincikan. So kita memang benda yang paling simple form yang kita boleh buat. This is as simple as it gets. So we have to macam dia kena letak mula. So mula memang compulsory. You have to put mula. And then kita buatlah tindakan seterusnya yang kita nak buat apa. Contohnya kalau nak beli air from vending machine, we have to masukkan wang yang secukupnya. Lepas tu tekan butang air minuman tin yang dipilih, ambil air minuman tin, and then dekat akhir sekali tu memang kita kena tekan tamat. Right. So lepas tu untuk sudoku pula kita kena tuliskan data mula, lepas tu kita kena baca input. So yang saya cakap tu proses data menggunakan ungkapan logik atau matematik, papak output, tuliskan data tamat. Itu benda yang kita kena letak dalam sudoku ni lah.
So lepas pseudocode kita ada carta alih. So sebenarnya carta alih ni dia nampak kompleks, tapi kalau dia dah faham dia taklah susah yang mana pun. Kita kena ambil apa yang kita letak dalam pseudocode. Lepas tu kita kena masuk je dalam form carta. So kita lukis not terminal mula, itu memang yang kita kena buat. Lepas tu lukis garis penghubung. And lukiskan input. Lepas masukkan butiran seperti kumpulkan data. So butiran tu depends on what we are doing. Lepas tu lukiskan garis penghubung. Lukiskan not process. Masukkan butiran seperti ungkapan matematik. That's again for whatever yang nak buat lah. Lepas tu lukiskan garis penghubung sekali. Sekiranya perlu lukis not process atau not input lain-lain yang diperlukan. Sekiranya tak ada, lukis not terminal tamat. So kita ada yang satu proses yang kita perlukan input kan. So kita masukkan semua nilai atau semua yang kita perlu masukkan. Lepas habis tu kita kena juga letak tamat. So no matter what, dia kena ada mula, lepas tu kena tamat. Yang isi memang depends on what type of question you are doing. Okay, yang slide ni pula Harvey akan present. Wait, sorry. Harvey? I can't see the screen. But yeah. Habi okey ke? I tak nampak. Sekejap je, my Okay. wifi lagging. Yes. Alright. Okay, so the next part in doing the pengatur caraan ialah kita kena buat struktur kawalan. So like example, our problem we want to solve, we'll have no problem, so it will be like a urutan, or we have multiple problem, or we have two problem. So if you have, let's say we have no problem, that means it will come under struktur kawalan urutan. So what is struktur kawalan urutan? Struktur kawalan urutan is untuk melaksanakan arahan-arahan komputer satu persatu. So it's like, if you see the picture, it will be just going one by one. Like we would not have any other options to go to. So for the example of pseudocode for struktur kawalan urutan is just mula, your pernyataan 1, 2, 3 and tamat. So it's the similar thing for carta alih also. So now if you have two problems, let's say you have two problems, run this one. If you have two problems, it will be struktur kawalan pilihan. So struktur kawalan pilihan, it means we have two choices that we have to either go through. So what is struktur kawalan pilihan? Hold on, I can see the screen. Ya, struktur kawalan pilihan is sesetengah masalah memerlukan keputusan. Keputusan perlu dibuat setelah menilai syarat. So we have syarat, whether it's true or false. So if you see on the right, you can see the example of how a pseudocode will look like for struktur kawalan pilihan. It's like jika syarat benar, we mula our first pernyataan. If it's benar, we tamat the jika,
and then we continue with the second one, and if it's benar also we tamat the jika. So for the catat alih, you can see like if it's benar you go to pernyataan 1, if it's palsu it goes to pernyataan 2. So like if example like say you want to buy like a drink, if you have money you go to your first pernyataan, if you don't have money then you got to find a different route, like you have to go and find money and do it. And then for you have also multiple choices like struktur kawalan, pengulangan, so it will be like repeated. So the slide, hold on. Ulangan berbeza dengan multiple choices Dia berbeza. Yeah. Ulangan So, pilihan. Yeah. So ulangan is struktur kawalan pengulangan mengulang arahan komputer dalam blok. So ulangan boleh berlangsung sehingga menerima syarat berhenti ataupun mencapai bilangan yang sudah ditetapkan. So for example, like let's say like you need 10 ringgit. So like first you go and find your 1 ringgit. Do you have 10 ringgit? No. Then you go back, repeat, find another 1 ringgit until you reach 10 ringgit, and then you end it off. So like you can see the catat alih will be, if it's palsu, then you tamat. If it's benar, you keep doing it until it reach to a certain point where you say you stop it. So that's all for struktur kawalan. So like either that 3 choices, and then after that is next 2. Okay. Assalamualaikum. Sekarang kita dekat jenis data. Okay, jenis data ni ada 4 jenis. Ada integer, nombor nyata, aksara dan boolean. Integer ni dia macam semua nombor yang tak ada perpuluhan, tak ada simbol lain, bukan pecahan lah, dia nombor bulat. Lepas tu nombor nyata pula macam float dengan double. Float dengan double ni nombor yang ada titik perpuluhan dengan pecahan. Next kita ada aksara. Aksara tu dalam bentuk ruang kosong. Dia teks perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. Boolean pula is true dengan false, yang 2 pilihan tu je. Next slide. Okay, pembangunan aplikasi. Jadi pembangunan aplikasi ni dia di kitaran hayat pembangunan sistem yang SDLC tu, Software Development Life Cycle. Kitaran hayat pembangunan aplikasi ialah istilah yang digunakan dalam kejuruteraan sistem dan desain sistem maklumat dan pembangunan aplikasi yang menjelaskan proses merancang. Mereka untuk menguji dan mengimplementasi sesuatu aplikasi atau perisian. Dia ada macam 5 step, sama macam strategi penyelesaian masalah lebih kurang. 5 step dia: analisis masalah, reka bentuk penyelesaian, laksana penyelesaian, uji dan nyah ralat dengan dokumentasi. Itu dia untuk sistem pembangunan aplikasi. Terima kasih.
So if you want to understand what's going on, it's like this whole chapter is about building your own program. Like kita membuat kita punya pengaturan sendiri. So in doing your own program, you have a lot of steps that you need to follow. So like the first step is like what Imran said, we have to plan, we have to do our strategy first. And then we have to do your algorithm and pseudocode. During the algorithm and pseudocode and the Chata Alif part is where we get to see our ralat, we get to see where the problem of our program is. And if there's no problem, you continue doing your struktur kawalan, you go to your jenis data where you're doing your programming time, and then you end it off with the pembangunan aplikasi. So like this whole thing is about building your own programming system. So yeah, that's all from us. Dah siap ke? Aktiviti. Aktiviti ada. Ah. Okay, yang tu Ani akan. Okay. So ini untuk penerangan dulu kan, penerangan konsep. Okay, lepas tu aktiviti kelas. Alright. Silakan. Okay, sila pergi ke game tu Kahoot. Apa dia punya kod dia? 03069106. Anik host kan? Anik host boleh sharekan tak kat screen sini? Saya assign cikgu. Ni bukan yang host punya. Oh. So masukkan pin code game tu. So you boleh trace tak siapa yang masuk, siapa tak masuk tu? Boleh dia tunjuk sini. Okay. Why don't you share you punya screen? Anik share screen. Okay. So kita tengok semuanya join ke tak join. Jinghao dah masuk dah. Quartz. Siapa tu? Quartz. Ui. Baru 2 orang ke yang masuk ni Anik? Seorang je ego. Nampak seorang ni. Ada lain ke ada join? Semua join semua join masuk sini join. Pastikan semua orang join Kahoot. Kasihlah link Kahoot kat sini ni dekat chat box ni Anik. Tu dah masuk dah, Batisha dah masuk. Kalau kasihlah link Kahoot biarkan semua orang dapat join senang kat sini, klik je. Siapa yang Quartz tu? Yang ranking number 1 tu siapa tu? Dah 70% dah. Tu Ibrahim tu. Oh Indra, dia testing lah tu. Ke dia lah, dia tahu juga dia join. Itu testing semalam buat. Okay, so yang sekarang ni yang tertinggi Jinghao lah, Jinghao. Batisha. Kalau Divya belum start, cuties apa ni? Yang lain masuk Kahoot. Kalau ada soalan boleh tanya nanti. Terus tanya you punya ni, cikgu-cikgu ni. Okay, Yashini dah join.
Nak share. Itu soalan dia ya. So nanti sekejap lagi you buat discussion sekali. Siapa yang salah, siapa yang betul. Divya Harvey. Berapa soalan dia tu, Anik? Soalan dia berapa, Anik? Soalan ada 10 cikgu. Oh, cuba tengok soalan dia, apa dia? Ada berapa strategi penyelesaian masalah mencari Cikgu. Tu soalan tak apa? turun Tak dengar. ranking. Apa dia, Kis? Pasal soalan pula saya turun ranking. Cikgu tengok soalan last rumit kaki. Mana mencari persamaan antara masalah dan masalah dan dalam masalah. Cikgu. Dalam masalah. Ya. Cikgu, soalan yang akhir pelik. Ya. Mana? Cikgu. N, operator N mewakili mewakili operator logikal apa? Itu saya dah terjawab dah. Yang itu okey. Nombor 9, nombor 10 tak nampak pun soalan dah. Tu nombor 10. Bukan soalan yang kait dengan saiz komputer punya, cikgu. Saya tak nampak soalan nombor 10. Dia tak sharekan pun. Dia saja je lah tu kasih satu soalan pelik. Ish. Buat soalan yang tu boleh lah terima.
So siapa ranking yang betul? Dapat mark yang tu. Masalahnya kan Ha? cikgu saya tak pilihlah nama cikgu. Apa dia? Dia orang nama cikgu. Ada jawapannya ke? Dia kasi share jawapan ke? Semua join tak soalan ni? Buat je lah dulu. Semua tu ranking lah kau gitu. Jadi siapa yang naik ranking? Soalan last tu semua cikgu. Habis awak kenakan orang Anik pandai daripada nombor 4 saya tu ranking. Ni main bully ni. So semua dah siap ke? Semua dah siap? Check satu-satu Anik. Kita tengok jawapan setiap seorang, siapa yang ranking first, siapa yang ranking last. Kalau dapat nombor 1, Okey. 90%. Okey. Satu salah lah. Semua betul lah, semua betul. Semua betul semuanya. Yang kalok semua betul lah. Ya. Yeah. Okey. Nombor 2 Divya. Nombor Divya ada dua? 2 salah. Nombor 2 Divya, 2 salah. 1 ni. Okey. Ni mesti ramai confused sebab strategi penyelesaian masalah yang algoritma. Awak explainkan apa yang awak explainkan siapa yang banyak salah tu bagi dia orang clear. Yang nombor 1 ni yang dia ada 4 je. Teknik leraian, pengecaman corak, pengeskalaan dengan algoritma. Itu 4 je yang strategi penyelesaian masalah. Okey, so ada 4 saja kan? Leraian, pengecaman corak, apa lagi? Pengeskalaan dengan algoritma. Pengeskalaan dengan algoritma. Kat dalam buku teks ada kat situ? Apa itu? So dalam buku teks ada strategi penyelesaian masalah tu? Ada. Okey, ada 4 kat situ. Alright. Okey, lagi apa? Siapa lagi soalan yang salah? Nombor 3 Habi sama ni 4 juga. Habi salah part ni kita tak explain tapi sepatutnya dah tahu dah. Apa? Yang mana? Sangat. Yang operator logical tu. Jenis data tadi. Yang cakap boolean true and false. Simbol yang garis-garis ni and. Yang dua double line tu itu adalah or kan? Ya, lepas tu je yang ada simbol bulat-bulat tu itu adalah and. Yes. Lepas tu apa lagi yang dia orang salah tu? Boolean saya sama dengan true tu apa tu? Soalan apa? Jadi dia macam coding untuk boolean punya jenis data. Okay. Yang true dengan false tu. So saya ramai betul lah. Habis lah. Ni siapa ni guilty ni? Siapa nama tu? Siapa tu nama? Salah. Takkan nama cikgu salah Apa ni Shen Vivo? Loyal daripada Blackpink. Imran. Imran salah. Imran apa? Oh, ini awak yang buat kuis ni ni kita saja testing. Oh, okey. Yashini 200. Yashini ranking berapa? 6, okey.
Ni jenis data double sepatutnya sebab titik perpuluhan. Titik perpuluhan adalah double. Okey, dia jawab apa? Jawab integer. Okey, salah tu. Yang sini dengar tu. Okey, lagi? Tu Christina. Okey. Ni sama ni 4 juga. Ni macam corak tak silap. Sepatutnya Apa tu? untuk statement mencari persamaan. antara masalah tu. Persamaan untuk nak cari persamaan pattern recognition, pengecaman corak. Jawapan ni kan? So buat apa ni? Penskalaan kan abstraction. Abstraction tu kan ambil yang penting sahaja, tinggalkan yang tak penting, abstraction. Kalau pattern recognition untuk sama corak yang sama, corak yang berbeza. Okay. Untuk operator logical ni ialah sepatutnya jadi nombor 8 sama ni juga ni operator OR. Ingat tu masing-masing tu operator OR tu. How nombor 9. Yang bawah ni masalah. Siapa tu? Jing Apa yang ni salah? Operator logical punya semua soalan dia salah. So kena study baik semula Jing Hao yang operator logical tu. Ingat semulanya. Lagi? Kishan nombor 10. Uh-huh. Ni salah nombor 1. Ni ialah teknik lelayan. Memecahkan suatu masalah soalan nombor 4 tu apa Anik? Memecahkan suatu masalah besar kepada kecil ke? Soalan dia? Dia boleh buat penskalaan. Ish. Memecahkan suatu masalah besar kepada yang kecil-kecil dia buat penskalaan. Ini saya ajar dia daripada satu ni saya buat ni. Saya panik cikgu. Ish. Semua gambar ni boleh panik. Saya Okey, lagi? Apa lagi dia salah tu? Operator logical Operator logical. Okey. Kenapa tak ada orang loyal pada Aaron Yeager ni? Sedih. Ada 2 berarti Syah. Kenapa dia ada 2? Ni mesti macam masuk 2 kali ke. Habis tapi dua-dua ada point tu. Jadi dia buat 2 kali ke? Tak tahu. Okey. Jashi salah semua ke apa? Siapa? Ni dia masuk lepas tu dia keluar balik kot. Okey. Alright. Okay, good. Lagi apa lagi? Sesi awak. Tu je. Boleh tu je sekejap lagi baru pukul 9.30. Sekarang saya kasih awak buat discussion, tanya kawan-kawan yang berkaitan dengan tajuk awak. Awak tanya dia ke, dia tanya awak ke, tak kisah. Cepat handle kelas ni. Boleh lah. Boleh. Boleh tanya, cuba jawab je. So siapa ada soalan tanya. Ataupun awak pula tanya orang kalau tak ada soalan. Cepat yang lain. Ataupun awak sediakan satu Padlet ke, tanya dia apa. Buat satu Padlet untuk dia orang buat discussion kat dalam situ dan awak cuba jawab apa soalan-soalannya. Ataupun ada sesiapa nak ajar saya terlepas ke. Apa refleksi untuk hari ni punya. Buka satu Padlet lah. Anik ke Hafi ke buka satu Padlet. Buat Padlet tu lepas tu share kepada kawan awak.
Okey tak ke saya buatkan satu Padlet ni? Nak suruh saya buatkan ke? Komen daripada Cikgu tolong beli. Pandai Okey. pun beli. Okey, saya buatkan sekejap. So saya nak komen daripada semua mengenai presentation hari ni, ada ataupun ada soalan apa-apa. Distribution vote. Comment, save. Close. Share. Okey, masing-masing pergi ke link dekat dalam chat box ni. Alright. Okay, pergi ke Padlet tu, kasih komen untuk kumpulan ini ataupun kalau ada soalan awak nak tanyakan mengenai apa strategi. So saya nak tanya Harvey, explain pasal carta alih ataupun explain pasal struktur kawalan. Lepas tu nanti biar 3 orang ni akan jawabkan. Nak tanya explain more pasal carta alih ke, struktur kawalan ke ataupun struktur kawalan ulangan ke, sebab ini masa awak ulang kaji ni. Saya tak rasa nanti awak nak ulang kaji sendiri nanti. Baik kita ulang kaji sama-sama ni. So kasih awak punya soalan dekat sini biar dia orang jawab. Kalau tak ada soalan nak komen apa-apa boleh. Tapi semua kena bagi komen kat sini. Okey, dah ada soalan kat situ, nanti awak baca dulu and then awak explain Harvey, Anik dengan Imran. Standby ada soalan-soalan ni. Banyak ada soalan tu. Tanya je apa yang tak tahu nak tanya. Tanya banyak-banyak pun tak apa. Struktur data dan modular. Apa beza algoritma dan pseudocode? Apa beza algoritma dengan pseudocode? Tak tahu nak komen macam mana. Tak tahu nak komen macam mana ni. Tentu daripada ahli kumpulan dia sendiri ni. Komen je lah. Komen kalau ada benda awak nak tanya. Tajuk yang tadi tu, strategi penyelesaian masalah. Kenapa operator tu? Yang algoritma dengan pseudocode tu. Algoritma dengan pseudocode tu bukan ada beza. Pseudocode tu ialah algoritma, faham tak? Dia tak beza pun. Algoritma tu dia ada dua, dia bercakap ada dua. Dia ada pseudocode dengan carta alih. Faham. Siapa yang tanya tu? Okey, nanti saya nak dengar awak punya penerangan dulu baru saya betulkan mana yang salah. Okay, untuk saya kan, algoritma tu kita buat macam lebih formal. Dia macam, dia tak ada beza tapi dia dua benda sama. Dia macam tu je. Algorithm is like the step you take. It's like doing your algorithm. So like in doing your algorithm, you got to do two, which is pseudocode and carta alih. So it's not like algorithm is just like the tajuk, like the step, the second step in doing what you need to do. Okey. Lagi soalan lain cepat. Spesifikkan tentang pseudocode. Pseudocode apa? Dia more lagi apa? Betul ke awak akan gunakan ayat awak dalam algoritma tu untuk pseudocode? Soalan saya. Awak akan gunakan mula. Jika salah ke apakah awak akan gunakan tu ke atau awak akan lebih kepada ayat-ayat dalam coding sikit untuk pseudocode? Untuk pseudocode. Pseudocode kan kita kena buat satu juga step by step, langkah demi langkah. Tapi bezanya dekat dalam pseudocode tu, you lebih kepada ayat-ayat dalam coding. Contohnya awak akan gunakan jika apa-apa and then jika tidak. Ataupun nanti senang awak nak transformkan daripada ayat daripada pseudocode tu kepada coding. Sebab awak terus gunakan ayat yang betul dan lengkap dan padat. Tak payah gunakan banyak-banyak
Sebab kalau dulu yang awak belajar algoritma tingkatan 1, 2, 3, nombor 1, nombor 2 tu ada nombor tu algoritma. And then contoh algoritma untuk ke kantin. 1 pergi mula, 2 pergi ke kantin, 3 pergi mencari apa-apa, panjang ayat awak algoritma tu. Tapi kalau pseudocode you kena compactkan, you jadikan satu point yang penting saja untuk dalam satu statement tu. Tak payah nak buat panjang-panjang, jika ini ada apa-apa terus buat, ambil point yang penting saja, itu pseudocode. Okay, struktur data dan modular, boleh explain? Struktur data, apa lagi soalan lagi yang lain dekat Padlet saya nak? Semua kasih tu komen dekat Padlet. Baru ada berapa soalan ni? 3. Tu pun satu lagi tak tahu nak komen macam mana. Okey, onkan mic awak, yang lain kalau tak nak tanya-tanya. Hari ni kena sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 lah. 10. Sampai pukul 10, okey lah 10 saya stopkan awak boleh rehat. So apa-apa lagi? Kumpulan 1, nak cakap apa? Kumpulan 1 habis awal ni. Patutnya saya suruh awak buat perbincangan sampai pukul 10. Ada soalan lain? Tanya dia kumpulan 1. Cikgu yang struktur data dan modular tu pun saya tak berapa faham juga. Okey, tengok dekat dalam buku awak tu. Struktur data dan modular. Ada tak buku teks digital boleh di-sharekan? Sharekan buku, awak punya tu. Bab 1 struktur data dan modular tu. Okey, soalan daripada siapa tu? Struktur data dan modular. Ada tak? Anik, buku teks struktur data dan modular. Kalau tak ada, saya share screen kat sini, ada nota sikit. Okey, saya terangkan kepada, tu ada, Anik ada presentation struktur data dan modular. Saya tinggal terangkan. Ada lagi soalan, tulis soalan kat sini. Anik tengah present ke? Struktur data dan modular. Okey. Okey, so hari ni saya sebab ada soalan mengenai struktur data dan modular. So sini saya terangkan sikit apa itu struktur data dan modular. Dekat dalam sini standard kandungan 1.6 menerangkan struktur tata susunan array ataupun di dimensi. Okey, dia isytiharkan nilai dan umpukan nilai kat dalam situ. And then menggunakan sub-atur cara dalam memahami konsep menghantar parameter ke atur cara yang lain dan mengembalikan data. Okey, so ini function and procedure. Struktur data modular, dia adalah macam mana data tu nak simpan dekat dalam komputer. Nak simpan dalam komputer. Contoh, kalau dalam programming, awak buat input nama, awak inputkan, sila masukkan nama anda. Awak letak nama awak Anik. Letak nama Anik, dia akan print out, hi Anik, macam itu. Okay? So itu adalah dia paparan dia macam dia berlaku masa proses saja. Okay? So paparan nama Anik, minta nama Anik, dia berlaku masa runkan coding saja. Tapi dia tak ada simpan pun nama Anik kat dalam komputer, tak ada simpan pun data Anik tu kat dalam komputer. So apa yang dia maksudkan sekarang ini, dia gunakan tata susunan. Apa maksud tata susunan ataupun array kat sini? Gunakan struktur yang lebih bersistematik untuk pemboleh ubah dan arahan. Pemboleh ubah boleh dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Maksudnya dekat sini ada tata susunan. Saya tak nak panggil ataupun saya tak nak hire untuk Anik saja. Saya nak hire untuk kelas 5 Dharma dan 5 Gaharu Sains Komputer. So 5 Dharma dan 5 Gaharu Sains Komputer ada 15 orang pelajar. 15 orang pelajar adalah berbeza dia punya data dia sendiri. Jing Hao nama lain, tempat tinggal lain, Kahlok pun nama lain, tempat tinggal lain, nombor pun lain, Yong pun ini, Imran pun ini, semua-semuanya berbeza. Jadi itulah gunanya tata susunan. Dia akan groupkan and then by group tu you akan ada dia punya your own data you sendiri. Okay, so nanti dia akan simpan.
Berbanding dengan programming yang Java you buat, dia just buat and then dia lepas release je. So dekat sini ada tingkatan, dia ada contoh tata susunan. Okey, awak nampak dia analogi. Sebagai analogi, bayangkan terdapat sebuah buku berjudul Semua Mata Pelajaran Tingkatan 4 dan hanya seorang guru yang akan mengajarkan semua mata pelajaran tersebut. Dalam buku tersebut, tiada bab-bab berasingan maupun subtopik. Semuanya ditulis dalam satu perenggan saja. Okey, maksudnya satu cikgu ni dia ada banyak buku. BM, BI, Math, Science semuanya. So, dia ada kelompok-kelompok dia yang kecil. So, kalau kita, kalau gunakan yang programming biasa je, you just ambil nama cikgu ajar BM dah habis. Tapi ini dia ada kelompok bahagian kategori sendiri macam saya cakap tadi tu. Jinghao buku lain. Kalau lain ada data dia sendiri. So itu kita panggil tata susunan. Pergikan sebelah sikit. Anik. Saya tak nampak. Slide ketepikan lagi. Tak nampak. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Okey. Okey. So kita masuk struktur tata susunan. Untuk struktur data dan modular ni dia ada struktur tata susunan. Okey, macam gitu contoh kat situ. Masuk markah. Ada awak sendiri, ada contoh Anik. Anik ada markah BM, ada markah BI, ada markah sains, ada markah matematik. So ada banyak markah dekat situ. Markah 1, markah 2, markah 3, markah 4, markah 5. So kalau nak buat gabungan ataupun nak buat kira, nak buat purata markah Anik, dia kena ada satu rumah kecil-kecil ni. Tata susunan ni. Satu grup dia kecil-kecil. Math, markah sains, markah BI, markah apa ke. And then you kena sediakan satu storage untuk itu. Bila you sediakan ini satu storage untuk ini, kita panggil dia adalah tata susunan. Okey. Tata susunan ialah koleksi satu atau lebih data. Maksud tata susunan kat situ, koleksi satu atau lebih data yang dipanggil elemen. So banyak elemen di dalam tersebut. So kalau awak nampak coding tu jenis data, lepas tu tata susunan, lepas tu ada, besarkan sikit Anik page 132 ni. Lepas tu kat bawah tu ada elemen-elemen lain. Banyak elemennya, itu adalah tata susunan. Alright, tata susunan pun ada jenis data dia sendiri dekat situ. Okey, awak boleh rujuk baca dekat dalam muka surat 132 tu. Okey, nama tata susunan contoh markah. Okey, markah contoh dia. Lepas tu new jenis data, markah tu jenis data dia apa? Data tu adalah nombor bulat, integer. So letaklah integer dekat situ. Jenis data and then nama tata susunan. Kat situ kita setkan jenis data. Seperti yang mana awak tahu jenis data tu memang ada integer, double, string dengan apa? Boolean Boolean, yes or no? True or false? So itu awak kena detect dulu awak nak guna data apa. Contoh awak nak masukkan tinggi murid tingkatan 5. Tinggi awak tak boleh guna jenis data integer. Awak boleh guna data jenis double sebab tinggi adalah tinggi berapa? Tinggi 1.66, 1.77. Itu adalah double. Gunakan jenis data yang betul. Kalau dalam soalan exam dia minta buat satu pengisian untuk jenis data tata susunan bagi senarai tinggi pelajar tingkatan 5. Ayat dia panjang macam itu. So awak highlightkan apa jenis yang dia nak dulu, data apa yang dia minta. Contoh data tinggi. Data tinggi Zuk fikir data tinggi adalah double. Data tinggi bukan integer. Kalau dia cakap nak senaraikan umur pelajar tingkatan 5. So awak akan bulatkan umur dia akan integer. Tak ada umur 1 tahun 6 bulan ke apa, kita tak payah macam itu. Umur terus 17 tahun ke 16 tahun ke, buat macam itu. Untuk berat boleh perpuluhan, double. So awak kena detect data tu kat situ. So kalau dia minta declaration, awak kena buat jenis data, buat bentuk macam itu, nama tata susunan apa. Okey. Okey, lepas tu nama tata susunan, okey. Untuk tata susunan tinggi contoh, markah. Itu nama tata susunan lah tu. Okey, buka muka surat sebelah. 133. Anik.
Mana Anik? Okey. Okey, senarai markah, nampak tak dia buat contoh kat situ. Awak kena declare, buat declaration integer. Lepas tu buat senarai markah. Lepas tu semicolon. Ini untuk pengisyaraan And then senarai markah sama dengan new integer 6. Maksudnya new integer 6, dia sediakan 6 tempat ruangan kosong untuk jenis data integer tersebut. Yang mana 6 ruangan kosong tu adalah untuk senarai markah. Awak kena standbykan 6 tempat kosong. So dia akan dekat situ, dalam ruangan komputer dia akan sediakan blok tu, ada 6 blok. Bermula dengan indeks 0, dia akan berakhir dengan indeks 5, yang mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah 6. So senarai markah tu dia akan biasanya bermula dengan indeks 0. So 0 dia akan sampai 5 untuk dapatkan 6 data yang perlu disediakan new integer. So pastikan dalam kotak-kotak tu tersebut mesti data tu adalah nombor bulat ataupun berjenis integer. Okay, ini adalah struktur data macam mana nak tu. Okay, next. Sebelahnya gambar bilik ni. Gambar rumah homestay ke apa tu yang sebelah. Tak boleh gerak. Internet siapa yang lambat ni? Saya ke Anik yang lambat slow ni? Macam lag ni. Anik, tepikan sikit. Mana? Okey, pengumpukan tata susunan. Nampak tak kat situ? Besarkan sikit Anik. Pengumpukan tata susunan. Nampak tak dia ada? Macam awak bayangkan awak duduk dekat chalet, satu chalet dekat hotel, and then setiap satu tu ada banyak bilik. And then dia ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5 status bilik. Contoh bilik yang 0 tu dah ada orang booking, 2 tu belum, 3 tu. So ini contoh ni kat sini asrama ataupun chalet lah contohnya kan. So kalau dia nak masukkan, dia pengumpukan tata susunan, maksudnya tadi awak dah buat declaration. When you dah buat declaration, you kena ada umpukan. Umpukan means satu value put dekat dalam you punya yang tadi storage yang you letak tadi, you dah buat tadi, you dah sediakan 6 tadi kan. You dah sediakan 6 storage tapi tak ada value apa-apa, kosong kan. So pengumpukan tata susunan maksudnya you kena buat declaration. Declaration means senarai markah 0 tu adalah indeks ataupun yang mula-mula the first one, so is equal to 34. So you put the 34 to the senarai markah yang first kali. Alright. And then next statement, you buat senarai markah 1. Okay, room number 1 pula, which is number yang kedua sebenarnya because dia start daripada 0. And then you umpukkan nilai is equal to 56. So 56 tu letakkan dekat dalam bilik nombor 1 tu. And then 70x is equal to letakkan dalam bilik nombor 3. Macam gitulah seterusnya. Maksudnya ini adalah pengumpukan nilai. So kalau soalan tu tanya, sila buat contoh soalan 1, buat pengisytiharan untuk tata susunan markah ataupun tinggi pelajar. And then soalan yang kedua pula, sila buat pengumpukan tata susunan bagi ini dengan nama-nama. So you kena declarekan, buat macam gini punya coding. Senarai markah 0 sama dengan apa, senarai 1 sama dengan apa, you kena buat pengumpukan. Umpukkan nilai kat dalam tata susunan. Alright? Okay, next. Ni struktur data. Modular saya belum masuk lagi ni. Okay, cepat, ada lagi 5 minit ke, berapa minit ke saya nak boleh terangkan function and procedure sekejap ni. Apa tu? Tak nampak lah. Pengumpukan nilai tata susunan saya dah terangkan tadi. Next. Atau cara yang menggunakan tata susunan. Okay. Tak nampak lah. Next. Bagi saya tu yang masuk yang function and procedure tu yang penting. Function, parameter. Okay, boleh parameter. Struktur modul, main sahaja. So dalam you punya struktur modul ada main sahaja. Ni yang mana ni? Tak nampak lah, tak clear. Sub atau cara main adalah sub atau cara utama, main you. And then dekat main you tu, you ada grouping kan. Bawah dia ada buat paragraf lain untuk lain. Contoh saya, Anik mana-mana ni.
Okey, contohnya sub atau cara main adalah ketua. Okey, contohnya dekat sekolah kita ada pengetua. And then pengetua tu dia akan subkan kepada GKMP, guru penolong kanan kemanusiaan, matematik and science, guru penolong kanan teknik dan vocational, guru penolong kanan apa lagi satu? Bahasa. So dia ada sub atau cara main. Yang tadi atau cara yang main utama adalah pengetua, kontrol semuanya. Dalam satu atau cara yang besar, dia ada atur cara yang kecil di dalamnya. Contoh atur cara bahagian GKMP kemanusiaan. Bidang bahasa, bidang sains mat. Itu yang kecil. Lepas tu dah bidang-bidang pun dia ada lagi atur cara yang kecil-kecil dia. Sub atur cara dalam dia. Contoh bidang sains and mat dia ada subjek sains, subjek matematik kat dalam dia. Lagi ada subjek apa lagi yang bawah bidang tu. Ini subjek teknik dan vocational, kita ada subjek sains komputer, kita ada subjek RBT, kita ada subjek apa lagi bawah dia tu, prinsip account contohnya. So daripada sub atau cara main yang besar, daripada pengetua yang assign, dia ada kategori-kategori di bawahnya, itu adalah sub atau cara main. So itu adalah analogi. Yang dalam coding, you buat satu program besar, dalam program besar you ada program-program kecil di dalamnya, itu adalah sub atau cara dia. Alright. So kalau you nak kat sini, you nak declare apa tu? Sub atau cara yang besar sekali, you akan buat macam biasa, you akan buat kat Java, public, static, void, main, string, argument. Itu adalah you dah create satu atau cara yang besar. Bawah dia baru you buat yang ada curly bracket untuk program kecil-kecil sub atau cara. Okay, next. Faham tak Faham ke tak faham? Komen dekat tu, kat chatbox ke apa ke kalau ada soalan. Next, Anik. Ada soalan tak? Ada soalan tak mengenai struktur data array ni? Ini ulang kaji tingkatan 4 ni saya dah ajar, saya ingatkan habis semula. Lepas tu ada function and procedure. Sebab nanti, okay, sub atau cara, function and procedure. Okay, saya rasa besok saya buat ulang kaji. Saya akan ajar tingkatan 4 punya untuk ulang kaji mana yang awak tak dapat cover tadi. Contohnya function and procedure. Array tata susunan tu saya rasa saya dah tadi. And then parameter jenis data. Esok saya akan cover ulang kaji bab 1 tingkatan 4. So the next, okay, next saya tak ada. Saya terlibat dengan bengkel 1 minggu, the whole week. So next week tak ada kelas. Okay, next lagi sekali punya minggu yang bulan September tu kita akan jumpa dengan kumpulan 2. Alright. So esok saya buat ulang kaji bab 1 ni. Okay, so esok saya akan buat ulang kaji bab 1 tingkatan 4. And then minggu depan tak ada kelas, saya ada bengkel. Okay, and then saya nak awak buat tugasan sikit lah, awak buat nota untuk bab 1 punya. Make sure you dah complete nota bab 1 sampai buat ulang kaji. And then minggu depan lagi 1 tu, bulan 9, itu kita start dengan kumpulan 2. Okay, kumpulan 2 akan bentang. Lepas tu hari esoknya saya akan cover mana yang tertinggal macam ni lah. And then minggu lagi 1 kumpulan 3 pula. And then hari esoknya saya akan cover juga ulang kaji. Dan sambil-sambil tu awak buat pelaporan tingkatan fasa 3, 4, 5. Pelaporan fasa 3, fasa 4 dan fasa 5. Bulan 9, patutnya bulan 8. Saya kasih lagi bulan 9. Okay, belum minta markah lagi. So siapkan pelaporan 3, 4, 5. Buat dekat dalam folder Google Drive awak tu. Dekat Google Drive punya folder, saya tak nampak lagi awak ada yang dah buat fasa 3 pun. Semua fasa 1 dengan fasa 2 tingkatan 4. Buat satu folder fasa 3. Buat pelaporan kat dalam situ. Yes, Havi ada soalan? So we hantar kerja khusus next month and you hantar sekarang. You create satu folder dekat dalam Google Drive. Dan bulan 3, bulan 4, bulan 5. Sepatutnya kalau bukan pandemik, bulan 9 dah kena masuk markah. Bulan 8 dah kena siap. Tapi disebabkan pandemik ni, katanya dia bagi satu masa untuk postpone sikit untuk kerja khusus.
Sebab ada juga yang sekolah-sekolah ataupun ada student yang tak ada komputer ke apa, dia kena buat by manual tau, kena tulis sendiri pasal 1, pasal 2, pasal 3 tu dia kena tulis dekat dalam buku semuanya yang tak ada komputer. So you semuanya ada komputer, tak ada masalah. So you boleh siapkan dengan cepat fasa 3, 4, 5. So kalau you standby je, kalau dalam bulan 9 biasa dia sebelum nak hantar, nak minta markah untuk SPM tu dia akan bagi notification dulu. And then kalau tu you siap dah cepat, you lagi bagus lah. Sistem you tu, you kena, lepas you dah buat pelaporan, sistem you tu you kena buat record. Buat screen recording masuk dalam sistem macam mana. And then masuk dalam Google Drive you sekali. So saya akan check lagi sekali nanti Google Drive you ada fasa 3, fasa 4 dan fasa 5. 5 complete fasa tu, selamatlah, luluslah kamu sains komputer. Dengan screen recording. Cuma nak cemerlang lagi nak dapat A, kena score untuk exam. Yang mana kita dah start buat ulang kaji dah sekarang ni. Tingkatan 4. So ada apa-apa soalan lagi tak? Saya rasa sempat kita buat ulang kaji nanti tingkatan 4 dengan 5. Sebab awak buat presentation, esoknya saya ulang kaji. Awak buat presentation, esoknya saya akan buat revision. Ada apa-apa cadangan tak? Soalan? Sebelum saya habiskan kelas hari ni? Tak ada. Tak ada. So, tak payah risau kalau you buat kerja semuanya. So, semuanya boleh handle. Alright, itu saja daripada saya. Esok saya akan terangkan tentang struktur data modular. And then saya akan terangkan function and procedure untuk you ingat kembali apa yang you dah belajar tingkatan 4. Okay, so tak ada apa-apa lagi. Itu saja. Thank you. Bye-bye. Thank you kumpulan 1 dah buat presentation yang awesome. Bye-bye. Thank you, Cikgu. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Bye-bye.